Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khairi ya karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah ilmu yang kami perolehi ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang tenang dan khusyuk. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah rezeki kami rezeki yang berkat, halalan tayyiba mubarakan fih. Ya Allah, ya Tuhan kami, muliakanlah kami dengan kemuliaan Al-Quran. Wa albisna, pakaikanlah kami dengan akhlak Al-Quran. Wa adkhinnal jannah, masukkanlah kami ke dalam syurgamu ya Allah dengan syafaat daripada Al-Quran. Wa'afina min kulli bala'id dunya. Ya Allah, sembuhkanlah kami daripada musibah di dunia dan di hari akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada muslimin dan muslimat sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sihat wal afiah. Salam nuzul Quran, salam Ramadan, salam sejahtera kepada semua muslimin dan muslimat rahimakumullah. Apa khabar semua? Mudah-mudahan sihat wal afiah. Saya doakan agar tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, abang, kakak yang melihat live siaran langsung ini mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kuliah pada pagi ini ditaja oleh Yayasan Bina Ihsan Malaysia. Saya ada letakkan di situ komen. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh like dan share page tersebut. Terima kasih kepada AJK Audio Kuliah. Terima kasih kepada admin. Terima kasih kepada para pendengar, penonton, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sebelum kita nak memulakan tajuk kita, yakni berkenaan dengan untung dan rugi kehidupan kita ini, jadi sama-sama kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berselawat, mudah-mudahan hati kita menjadi tenang. Kita berzikir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ketenangan. Kerana
Cara untuk kita menenangkan hati kita tidak lain dan tidak bukan hanyalah dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita nak tenangkan hati kita yang resah, duduk di rumah kadang-kala rasa resah, Allah. Keluar rumah pun masih lagi serabut, Allahu Akbar. Ada duit pun kita tidak tenang. Kita tidak ada duit pun kita rasa resah. Bagaimana cara dia? Tidak lain dan tidak bukan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah yang berbunyi, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, sesungguhnya dengan ingat, dengan menyebut nama Allah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan sesuatu kerana Allah, pasti kita akan mendapat yang disebut sebagai sakinah. Disebut sebagai al-hudu, ketenangan, dan kita mendapatkan kebahagiaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sekali lagi, kuliah ini ditaja oleh Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Saya ada pinkan komen di situ. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh terus ke page dan ke Facebook YBIM, Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Mudah-mudahan manfaat ini dapat kita kongsikan bersama. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sebelum tu kita selawat terlebih dahulu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal qafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Pepatah Arab ada menyebut, kata dia, bekerjalah kamu untuk dunia kamu. Kata fuqaha, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Pepatah Arab menyebut i'mal, bekerjalah kamu untuk dunia kamu. Apa makna kerja? Bermakna berusahalah. Apa yang kamu lakukan untuk dunia kamu, bila kamu berusaha, bila kamu mencari rezeki, bila kamu bekerja, bila kamu pergi ofis, bila kamu berniaga, bila kamu berkeluarga, bekerja, ini makna dia beramal. Usaha kita untuk dunia, kata fuqaha, seolah-olah kamu hidup selama-lama. Kita bekerja ini seolah-olah kita hidup selama-lama. Apa makna dia hidup selama-lama? Bukan bermakna hidup kita lama, tidak. Bukan bermakna hidup kita selama-lamanya, tidak mati, tidak. Bukan bermakna hidup kita ini kita menongkah langit, tidak mati, tidak. Akan tetapi makna dia, bekerja kita untuk dunia seolah-olah kita hidup selama-lamanya, yakni bermaksud, iaitulah kita apabila kita berusaha tidak menuai hasilnya pada hari ini, maka
pasti ada esok hari. Apabila kita mengimpikan sesuatu matlamat dan tujuan pada tahun ini, bila mana kita tidak mencapainya pada tahun ini, maka hendaklah kita bersabar kerana ada lagi tahun depan. Bila tidak dapat pada usia 20-an, maka ada usia 30-an. Bila tidak dapat pada usia 30-an, maka kita akan dapat usia 50-an, 40-an, 50-an, 60-an dan selanjutnya. Begitu yang dimaksudkan bekerja untuk dunia seolah-olah kita hidup. Makna dia, kita tidak terkejar-kejar dengan dunia. Jadi ulama mengajarkan kepada kita supaya kita bersabar. Kita boleh menunda-nunda pekerjaan kita waktu urusan dunia. Akan tetapi bila mana kita beramal, kita bekerja untuk akhirat. Apakah amal akhirat? Amal akhirat ini amal yang mendatangkan kepada kita syafaat. Amal yang mendatangkan kepada kita pahala. Amal yang mendatangkan kepada kita syafaat pertolongan pada hari akhirat. Sebagai contoh ibadah, ibadah khususi, iaitulah sembahyang. Sembahyang tidak boleh bertangguh-tangguh. Puasa, bila masuk saja bulan puasa, maka kita tidak boleh untuk bertangguh-tangguh. Apabila diperintahkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat, maka jangan kita bertangguh-tangguh. Makna kata, there is no procrastinate. Tidak ada procrastination. Tidak ada bertangguh-tangguh, kata orang putih, ketika mana kita nak melakukan sesuatu urusan yang berkait dengan akhirat. Selalunya kita akan menyebut, alah, relax lah, muda lagi, kan? Alah, nanti pun boleh lagi. Alah, relax lah, esok boleh sedekah lagi. Semayang nanti boleh qada lagi. Nanti esok aku bacalah Quran. Aku tak pandai baca Quran, tak apa. Tahun depan ada lagi. Macam kita tahun ni Ramadan. Ada orang kata, tak apa, Ramadan tahun depan ada lagi. So kita duduk di rumah, relax. Kita enjoy, kita seronok-seronok. Jadi, kata ulama, apabila melibatkan pekerjaan ataupun amal akhirat, maka jangan kamu bertangguh. Maka jangan kamu bertunggu. Kalau nak sedekah, sedekah. Kalau kita nak buat baik, teruskan perbuatan kita. Jangan kita hiraukan orang lain. Kalau kita nak sembahyang, sembahyang. Kita nak baca Quran, baca. Jangan kita bangkit lagi. Kita nak dengar kuliah, dengar. Jangan kita bertangguh-tangguh. La tata'ajjal, la tataraqqab, la tai'asu min rahmatillah. Jangan, ulama kata, bertangguh dalam sesuatu pekerjaan yang kita nak buat. Tetapi dalam urusan dunia, apabila kita berusaha, i'mal li dunyaka, kata fuqaha, apabila kamu bekerja, kamu tidak dapat apa yang kamu hendaki, maka tidak mengapa, kerana masih ada lagi peluang di esok hari. Masih ada lagi peluang yang masa akan datang. Maka nak menunjukkan betapa makna di sini, jangan kita tergopoh-gapoh dengan urusan dunia. Hari ni kita nak pergi beli baju raya contohnya. Dia kata ada orang kata nak kena pergi beli dah baju raya ni. Dah nak masuk dah Ramadan 20 Ramadan yang ke-17 18 lewat dah, kata dia nak kena cari dah baju raya. Kalau dia tak cari pun no problem. Tak cari baju raya pun tak ada masalah. Ada lagi esok, ada lagi malam raya pun ada. Bahkan kadang-kadang pagi raya tu lebih murah daripada hari yang kita beli awal-awal ni. Itu dunia. Menunjukkan bahawa dunia ini senantiasa
Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Kalau tak dapat A, kita dapat B. Dalam urusan kita juga begitu. Kalau pekerjaan kita, kita tak dapat satu projek, satu program, satu benda yang kita nak ini, masih ada lagi benda lain. Tetapi dalam urusan akhirat, dalam amal akhirat, bila mana kita sudah terlepas, contohnya Ramadan pada tahun ini, terlepas kita untuk mendapat Lailatul Qadr, maka rugilah kita. Sebab itu muslimin dan muslimat, untung dan rugi tajuk kita pada pagi ini terletak kepada diri kita. Sebab itu kalau kita nak, kita kena mesti bangkit. Jangan bertangguh-tangguh. Makna kata daripada pepatah Arab ini, untuk hidup senang dan mewah di dunia, kita perlu berusaha. Nak duduk, kita nak senang di dunia, kena ada usaha. Kena ada amal. Manjada wajada. Siapa yang nak, dia kena berusaha. Tadi, pada pagi tadi, siapa yang dia bangkit subuh, dia bangkit sahur, dia dapat pahala. Siapa yang bangkit sahur, dia makan, dia kenyang. Siapa yang tak bangkit, dia tak kenyang. Jadi apa yang kita buat, kita akan dapat. Dan apa yang kita buat, yang kita lakukan, maka Allah akan berikan kepada kita ganjaran apa yang kita usahakan tersebut. Cuma untuk mencapai keperluan hidup di dunia, mungkin tidak sama dan berbeza dengan apa yang kita perlukan untuk mencapai kebahagiaan di hari akhirat. Untuk mencapai nikmat dunia ini, dengan kita nak mencapai nikmat bahagia akhirat, sebenarnya berbeza. Hari ini orang dia melihat dunia ini dengan pandangan yang terlalu ekstrim. Dia melihat dunia ni obses. Dia melihat dunia ni excited. Bila di depan mata dia itu ada satu peluang, maka dia bersungguh-sungguh sehingga dia melupakan tentang kebahagiaan hari akhirat. Bukan makna dia Islam ini mengajak kepada kita supaya jadi orang miskin, duduk di tiang-tiang masjid 24 jam. Tidak. Akan tetapi Islam mengajar kepada kita supaya bila kita berusaha, tetapi meletakkan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meletakkan prioriti di manakah yang patut kita bersungguh-sungguh. Dunia ini satu tempat yang mana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, ad-dunya sijnul muslim. Dunia ini adalah penjara bagi orang muslim. Makna kita kalau kaya, kita kaya dalam garis panduan syariat Islam. Kaya kena bersedekah. Kalau miskin kena sabar. Kalau kuat kena bantu. Kalau lemah kena meminta pertolongan. Bila orang tolong kita, ucapkanlah terima kasih. Bila kita ini buat salah, mintalah maaf. Itu yang diajarkan oleh Islam. Itulah yang diajarkan oleh agama Islam. Nilai akhlak di dalam kehidupan kita. Barulah bahagia kita dunia dan hari akhirat. Maka tidak ada yang kekal selama-lamanya di atas dunia. Kata ulama, tidak ada yang kekal di atas dunia ini. Tidak ada yang kekal. Makna dia, usaha kita untuk mendapatkan dunia adalah usaha yang bersifat sementara. Bila kita dapat satu benda yang kita nak, maka bila dah dapat, dia akan hilang rasa dia. Bila kita dah dapat sesuatu yang kita inginkan, bila kita guna, maka dia hilanglah hilang rasa hilang rasa teruja tu. Itu dunia. Dan bila kita guna pula, maka dia akan fana, dia akan rosak. Bagi contoh, kereta kita beli. Kita beli kereta, mula-mula beli kita sayang kereta tersebut. Tapi bila lama kelamaan, calak sikit, kemek sikit, dia dah tak rasa apa dah. Sebab apa?
Tuan-tuan dan puan-puan, sebab itulah dunia. Jadi ulama sebut kepada kita, tidak ada yang kekal selama-lamanya di atas dunia. Umur kita tidak kekal. Umur kita daripada umur kita remaja naik kepada dewasa, dewasa naik kepada tua, daripada tua naik lagi kepada tua bangka contohnya. Daripada dunia tidak kekal, mati masuk alam barzakh. Kemudian bangkit pada hari akhirat nanti, kemudian diletakkan kita sama ada jannah atau jahannam. Itulah tempat yang kekal, kata ulama. Hum fiha khalidun. Jadi muslimin dan muslimat, makna dia tidak ada yang kekal selama-lamanya di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kullu halikun illa wajhah. Setiap benda ini akan fana, akan musnah, akan habis. Jadi kita tengok muslimin dan muslimat, tuan-tuan puan, kehidupan kita ini begitulah. Kalau harta ini tidak disedekahkan, tidak digunakan sebaik mungkin, maka dia akan habis ke jalan-jalan yang tidak baik. Kalau kita gunakan ke jalan yang baik, maka dia akan menjadi saham kita di hari akhirat nanti. Sebab itulah bila untungnya kita itu terletak pada kita, dan ruginya kita juga terletak pada kita. Ini makna kita kena fikir-fikirkanlah tentang masa depan kita, iaitulah hari akhirat nanti. Hidup di dunia hanyalah sementara, kata ulama, sebagai jambatan yang menghubungkan dengan alam akhirat. Jadi bila duduk di atas dunia ini, dia sebagai jambatan sahaja, wasilah. Wasilah ini jambatan dalam kita. Jambatan ni apa fungsi dia? Jambatan ini fungsi dia untuk kita nak berjalan. Yang kita jalan atas jambatan, maka kita akan melihat kanan dan kiri, berhati-hati. Itulah orang yang bila dia berjalan, dia berhati-hati. Bila dia buat apa sahaja, berhati-hati. Dia nak kata, dia berhati-hati. Dia nak makan, dia berhati-hati. Dia nak bercakap, dia akan berhati-hati. Bila dia nak mencari kawan, dia berhati-hati. Jadi hidup kita ni, bila kita berhati-hati, maka kita akan lebih berwaspada. Orang yang berwaspada ini, dia selamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi gambarkan kepada kita umat yang mana akhir zaman ini, untuk selamat, syarat dia kena ada dua. Yang pertama, kita kena bayangkan diri kita ini seolah-olah orang yang musafir. Kita ni orang yang musafir, kata Nabi. Musafir ni makna apa? Orang yang berjalan. Orang berjalan ni makna dia, jadi dia bermusafir daripada satu tempat ke tempat yang lain. Mereka ini berhijrah. Sebab itu kita kena berhijrah. Hijrah tu makna dia apa? Intaqalal makani ilal makan. Berpindah daripada satu tempat ke tempat yang lain. Hari ni kena berpindah daripada tempat yang kurang baik kepada lebih baik. Seolah-olah sebagai sekiranya semalam kita solat 5 waktu secara sendiri, secara seorang-seorang. Hari ni kita kena tingkatkan, kita kena hijrah, solat kita berjemaah. Semalam kita baca Al-Quran sebanyak 1 muka, hari ni kita kena tambah 2 muka. Semalam kita tak baca Quran, hari ni kita baca Quran. Semalam kita banyak tengok TV, hari ni kita banyak tengok kitab. Kita banyak tengok muka mak ayah kita. Kita banyak tengok ceramah. Kita banyak tengok kuliah. Maka itulah yang dinamakan sebagai hijrah. Jadi berhijrahlah. Orang yang beruntung ini, kata ulama, mereka selalu berhijrah. Berhijrah, nakkan yang lebih baik. Sebab itu hijrah ini bukan hanya tempat. Bahkan hijrah yang paling besar adalah hijrah dengan kita melawan hawa nafsu dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang untung, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila kita sebut tentang untung dan rugi, orang yang untung, Nabi kata, yang pertama tadi kita sebut syarat. Nabi syaratkan kepada kita
Kena mindset kita ini, yang pertama orang musafir. Jadi orang yang musafir, mana musafir ini apa? Dia pergi satu tempat, dia pergi satu tempat, dia tidak lama di situ, dia akan pergi ke tempat yang lain. Kita ni musafir menuju Allah Ta'ala. Jadi dalam keadaan kita duduk atas dunia ini, sebab itu ulama kata jambatan. Jambatan ni apa? Nak menuju. Sebagai apa? Wasilah sahajalah. Nak menuju tu. Jadi bila kita duduk atas jambatan, kena tengok kanan dan kiri. Kena tengok kanan dan kiri ni makna dia apa? Tengok, pandang kanan dan pandang kiri. Jadi begitu. Jadi kita pun awabir sabil, kata Nabi. Abir sabil ini adalah orang yang dia ini berjalan. Melintah jalan, abir sabil. Tengok orang lintah jalan, kita lintah jalan, kita tengok kanan dan kiri. Baru selamat. Berhati-hati, berwaspada apa yang kita buat. Kita nak tegur, kita nak makan, kita nak buat apa, kita kena fikir tentang Allah Ta'ala. Apa yang Allah suruh, apa yang Allah larang, kita kena ingat benda tu. Kerana kita ini satu hari kita akan mati. Sebab apa kita kena beringat? Sebab kita akan mati. Kita akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Bila dah mati ni nanti dibawa jenazah kita ke perkuburan. Kata Nabi, bila dibawa jenazah kita ini, ada 3 yang mengiringi. Yang pertama keluarga mengiringi kita, jenazah kita ni. Yang kedua anak-anak kita. Yang pertama keluarga dan anak-anak. Yang kedua kata Nabi al-mal, harta kita, kenderaan kita, kereta kita, dibawa bersama-sama, bersama-sama kita. Kemudian yang ketiga amal kita. Dan yang tinggal di dalam barzakh bersama-sama dengan kita ini, kata Nabi, hanyalah satu, iaitulah amal yang kita lakukan. Amal tersebut amal yang diterima oleh Allah Ta'ala. Macam mana nak diterima amal kita ni? Kerana buat sesuatu itu tanpa kita, niat kita itu kerana makhluk. Buat semata-mata kerana Allah Ta'ala, barulah Allah kira amal kita tu. Makna dia kata apa? Ikhlas lah. Buat sesuatu perkara ikhlas semata-mata kerana Allah. Itu orang yang untung, orang yang bijak, kata Nabi. Yang pertama, orang yang senantiasa ingat mati. Orang yang bijak, Nabi kata, orang yang ingat mati. Bila dia ingat mati dan dia beramal untuk kematian dia. Wa amila bima ba'dal maut wal ajiz. Dan orang yang lemah adalah orang yang dia bila tanya dia nak masuk syurga tak, dia teringin nak masuk. Dia nakkan syurga, tetapi dia hanyalah berangan-angan semata-mata sahaja. Dia tak ada tindakan pun, dia tak ada usaha pun. Ini orang yang lemah, orang yang jahil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah dia menginginkan akhirat tetapi hanyalah sebagai imajinasi, adalah sebagai fantasi saja. Tahu fantasi ni makna dia hanyalah angan-angan. Jadi kita ni bila kita nak sesuatu kita buat. Bayangkan kalau kita awal-awal Ramadan dulu kita dah mula baca Quran. Hari ni hari yang ke-17, kita tiap-tiap hari kita istiqamah, maka hari ni setiap hari contohnya satu juzuk, hari ni dah juzuk yang ke-17. Apa yang kita usaha kita dapat. Dan apa yang kita dapat itu mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kekuatan untuk kita istiqamah dan Allah terima amal kita. Sebab itu kita doa, Allahumma inna nas'aluka imanan kamila. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon agar Engkau menganugerahkan kami iman yang sempurna. Wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, terimalah amal kami. Wa rizqan wasi'a. Dan juga rezeki yang luas. Minta pasangan yang baik, keluarga yang mawaddah wa rahmah,
sa'adah, sakinah. Tu dia. Minta kepada Allah. Dan doa yang terbaik ketika mana kita selepas kita ambil wudu di antara azan dan iqamat. Doa yang terbaik ketika mana doa kita berpuasa, saat ketika mana kita dizalimi, saat ketika mana kita ditimpa musibah, inilah yang terbaik. Kena doa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila puasa ni, kita jangan duduk cakap benda yang bukan-bukan. Kerana dia adalah satu doa. Yang kita sebut ni adalah doa. Sebab itu, orang tua-tua dulu, bila dia geram dekat anak dia, bila dia nak tegur anak dia, dia akan cakap dengan kiasan, dengan uslub mubalaghah. Dia kata, cerdiknya budak ni. Dia guna perkataan, pandainya budak ni. Dia tak marah. Dia marah, tapi dia guna perkataan yang baik dalam marah dia. Jadi begitulah makna dia. Perkataan adalah doa, kata ulama. Dan perkataan adalah doa. Sebab tu kita ini cakaplah yang baik-baik. Buatlah yang baik-baik. Usahalah yang baik-baik. Walaupun dulunya kita pernah menjadi orang yang tidak baik. Muslimin dan muslimat. Muslimin dan muslimat. Orang yang bijak, kata Nabi, orang yang ingat tentang kematian. Kerana apa kita kena ingat mati? Kerana malaikat ini menziarahi kita. Ada riwayat menyebut malaikat menziarahi makhluk Allah Ta'ala ini. Malaikat pun makhluk. Dan dia, malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa ini, dia menziarahi anak Adam selama sehari itu selama 72 kali. Sebanyak, bukan selama, sebanyak 72, 73, kata riwayat 70 kali. Senantiasa duduk jenguk kita. Tiap-tiap jam dia mari duduk tengok kita. Sebab tu kita kena ingat mati. Dan orang yang ingat mati ni, mereka ni orang yang untung. Bila kita ingat mati, kita akan muhasabah diri kita, maka kita akan jadi orang yang baik. Bila kita ingat mati, kita dengar azan, kita akan pergi masjid. Bila kita ingat mati, kita ingat nak baca Quran, kita akan baca Quran. Bayangkan kalau kita mati tengah baca Quran. Masya Allah, betapa besarnya ganjaran orang yang mati husnul khatimah, memegang Al-Quran, membaca Al-Quran, menyebut nama Allah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Orang yang mati dalam keadaan dia mengetahui, dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, kalimah la ilaha illallah, maka bagi dia syurga. Jadi kita kalau nak masuk syurga, kita kena memperbanyakkan kalimah la ilaha illallah. Bila kita banyakkan perkataan kalimah la ilaha illallah, bila kita hidup ni, mati nanti, kita akan mudah menyebut la ilaha illallah. Saya ada beberapa cerita kisah yang berlaku di mana diceritakan beberapa orang tentang kehebatan orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Pada tahun 2013. Pada tahun 2013 di Bandar Baru Bangi. Ni cerita Bandar Baru Bangi. Ada seorang Siak di Surau Seksyen 8. Dikhabarkan dia meninggal dunia saat ketika mana bulan puasa macam ni. Bulan puasa. Kemudian ketika mana waktu tu solat, dia sujud, dia meninggal dunia. Waktu tu 10 malam yang terakhir. Dan hari tu adalah hari Jumaat. Masya Allah. Meninggal dalam keadaan pada zahirnya cukup sempurna sebagai seorang Muslim, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita nak mati dalam keadaan yang baik, maka hidup kena baik. Bila dilihat balik, siapakah hamba Allah ini? Dia ini sebenarnya adalah orang yang mencuci
surau tersebut. Iaitulah kita panggil syiak. Syiak ni dia buat kerja. Dia buat kerja, dia sapu sampah, dia cuci tandas, dia datang awal. Tu imam tak datang lagi pun dia datang dah. Ni kata syiak ni. Jadi dia buat tu gaji pun tak seberapa pun syiak ni. Yang kata syiak ni, apa makna syiak? Yang menjadi apa? Tukang kebun, tukang cuci masjid, tidak berapa pun gaji. Walaupun tidak berapa gaji dia, orang tak pandang dia ni. Datang pun naik basikal, datang pun naik motor kapcai, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala pandang dia. Ada orang yang dia bawa, dia apa? Kerja besar contohnya, hebat, gaji banyak, datang kerja pakai kereta besar, rumah besar, bini pun besar contohnya. Tetapi alangkah ruginya bila mana Allah Subhanahu Wa Taala tidak memandang dia. Jadi pandangan Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang segala-galanya. Walaupun dia orang nampak pada pandangan orang, dia ni orang gila, orang tak kenal dia, orang pulau dia, orang hina dia. Contohnya cerita Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ni orang tak kenal dia. Dia datang daripada Yaman. Orang Yaman pun tak mengaku dia orang Yaman. Orang tak kenal dia. Orang tahu pun orang buat tak tahu. Dengan pakaian dia, dengan dia punya rumah dia. Seorang yang sangat-sangat sederhana. Orang tak pandang dia. Sehingga kan Nabi SAW pernah bertanya kepada sahabat. Mereka tidak mengenali Uwais Al-Qarni. Akan tetapi kata Nabi, Uwais Al-Qarni dikenali oleh makhluk langit. Malaikat kenal dia. Sebab apa malaikat kenal dia? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala kenal dia. Satu langit kenal dia. Makhluk langit, malaikat semua mendoakan dia. Semua menjadi follower kepada Uwais Al-Qarni. Hari ni kita banyak follower di Facebook, banyak follower di Instagram, banyak follower orang kenal kita dengan isu-isu macam-macam. Kitalah orang yang pandai bercakap, kitalah orang yang pandai tunjuk itu, ini dan ini, kitalah orang yang pandai buat video itu ini. Konon-kononnya kita ini terkenal sahaja di dunia. Akan tetapi kalau tidak terkenal di hari akhirat, ataupun kalau tidak terkenal di sisi Allah, maka tidak ada gunanya. Rugi kita. Rugi. Sebab itu orang yang untung ini bukan orang yang dikenali oleh manusia, bukan banyak follower, tetapi orang yang dikenali oleh makhluk langit. Uwais Al-Qarni hebat dia. Dia bawa mak dia naik daripada Yaman turun ke Mekah. Sama ada turun ke naik, wallah alam, tapi bawa ni mak dia ni. Hebat. Itu satu pengorbanan dia. Hebat-hebat dia buat macam tu pun, maka bila dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, adakah terbalas jasa ibu aku melahirkan aku? Nabi kata, tidak terbalas jasa ibumu melahirkanmu. Tu dia besar lagi pengorbanan ibu tu. Sebab itu bila kita pernah menderhaka, kita pernah meninggikan suara kepada ibu kita, kita pernah membiarkan ibu kita, ayah kita, maka kena cepat-cepat kita meminta maaf dan memohon ampun dan maaf kepada mereka. Tak payahlah kita duk rasa bangga dengan puasa kita yang hebat ni, Quran kita yang sedap kita baca, mengaji kita yang tinggi sampai PhD, tapi kalau kita anak yang tidak taat kepada ibu kita, ayah kita, kita buang mereka di rumah orang tua-tua, maka tidak ada guna segala apa yang kita buat. Sebab itu muslimin dan muslimat, bila kita sebut tajuk tentang untung dan rugi ni, sangat besar, sangat panjang perbahasan dia. Di alam barzakh, kata dia, keadaan manusia di antara seorang dengan orang lain ni berbeza. Bila kita duduk pada hari akhirat nanti, berbeza dengan orang lain. Totally different. Kata orang putih. Totally different. Secara puratanya berbeza.
secara keseluruhan yang berbeza. Nampak atas dunia ini, kita nampak berbeza. Kawan ni kaya, kawan ni miskin. Tapi hari akhirat, wallahu alam. Boleh jadi orang yang miskin di hari atas dunia ini, mereka lah yang paling kaya di hari akhirat. Barangkali orang yang paling kaya di dunia ini, dialah orang paling miskin di hari akhirat. Wallahu a'lam wal a'yazu billah. Sebab itu ada yang selamat, ada yang seronok, ada yang derita, ada yang sengsara, ada yang bahagia, ada yang mendapat redha Allah, ada yang mendapat rahmat Allah, ada yang mendapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu orang yang selamat ini, itulah yang disebut sebagai final destination, happy ending. Itulah dia punya apa? Dia punya kebahagiaan dia. Kalau kita di sana nanti seronoklah kita. Kalau di sana nanti kita deritalah kita. Dunia ini derita, Allah sekejap saja derita. Umur dia 40 derita sakit, 30 sakit dah buta, tak nampak, dah buta, kena darah tinggi, kencing manis, buah pinggang, jantung pula. Muslimin dan muslimat, saya pernah jumpa orang yang buta, kemudian dia sakit jantung, dia darah tinggi, kencing manis, Allahu Akbar, jantung pula, buta. Sebab apa dia buta? Sebab kesan daripada penyakit dia ni. Umur baru 29. Baru-baru ni masuk TV Hijrah tahun lepas kalau tak silap saya. Saya baru jumpa dia baru-baru ni. Jumpa dia baru-baru ni, subhanallah. Allah uji dia. Di dunia nampak dalam keadaan dia sangat-sangat menderita. Tetapi di hari akhirat, siapa tahu mungkin dia orang yang paling bahagia. Dia lebih bahagia daripada kita yang ada mata yang sihat ini, tetapi tidak ingat kepada Allah Ta'ala. Sebab itu orang yang untung, berbalik kepada persoalan, berbalik kepada perbincangan, orang yang beruntung adalah orang yang selamat dan sejahtera di sana. Ada pula orang yang rugi, adalah orang yang celaka, diazab dan disiksa lantaran dengan perbuatan yang mereka lakukan di atas muka bumi Allah. Sebab itu hari ini, saat dan ketika ini, kita berada pada bulan Ramadan, gunakan kesempatan berdoa minta ampun kepada Allah. Apakah doa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam saat ketika mana kita hidup, kita duduk di bulan Ramadan ini? Nabi ajak kepada kita, Nabi ajarkan kepada kita satu doa. Apa doa dia? Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Nabi ajarkan kepada kita, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Dua ni. Sekali lagi saya ulang, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Kalau ramai, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kalau seorang, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kemudian Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini doa ni dibaca ketika mana kita solat tarawih. Di antara dua rakaat, bila sampai 4 rakaat, maka 4 rakaat itu disebut sebagai tarwih. Bila 4 rakaat lagi, tarwihatani. Bila 4 rakaat lagi, tarawih. Sebab tu tarawih ni jamak kepada tarwih. Tarwih ni apa? Solat, iaitulah solat pada bulan Ramadan selepas Isyak, solat dalam keadaan rehat. Orang dulu-dulu sahabat-sahabat Nabi, dia rehat malam dengan dia solat. Kita malam kita rehat, kita terlentang tengok TV. Tengok apa? Tengok cerita, tu dia The Transporter. Tengok apa lagi? Tu dia tengok apa? Q-pop. Tengok apa lagi? Tengok K-pop. Macam-macam lah tengok. Lepas mayang maghrib tu sampai tak mayang isyak.
Tu dia rugi kita. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi kepada kita keampunan. Sebab tu orang yang beruntung bila masuk Ramadan, maka mereka keluar Ramadan berubah kehidupan mereka. Berubah kehidupan mereka. Bukan berubah badan jadi gemuk dah. Berubah kehidupan ni makna dia daripada mereka ini bawa dosa, keluar Ramadan mereka membawa dengan keampunan Allah. Dosa mereka diampunkan oleh Allah. Mereka mendapat kerahmatan, keberkatan. Allah jamin, Allah bubuh mereka dalam syurga. Sebab tu orang yang puasa ini, Nabi kata ada satu pintu syurga, nama dia Ar-Rayyan. Dia masuk syurga, syurga itu nama dia Ar-Rayyan. Nanti ni Allah tanya, siapa yang puasa bangkit kah? Kumu. Mereka pun bangkit. Ni orang puasa saja, kata Allah. Saat puasa bangkit, aku nak bubuh hampa dalam syurga. Nama pintu ini Ar-Rayyan. Tahu dia, bila orang ni dia bangkit, orang puasa ni dia bangkit lah. Kalau dia puasa betul-betul, dia bangkit. Dia kalau dia tak puasa, dia tak boleh bangkit punya. Dia puasa, memang dia boleh bangkit. Dan dia bangkit itu dengan sebab iman dia. Saksi iman dia, mulut dia, badan dia, perut dia menjadi saksi dia berpuasa, dia bangkit. Kemudian dia akan menuju masuk ke pintu. Bila habis orang yang terakhir masuk ke pintu tersebut, maka Allah pun perintahkan agar pintu tersebut ditutup oleh malaikat. Tutuplah, kata Allah, khas pintu ini aku sediakan bagi mereka yang berpuasa. Sebab itu kita puasa, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, puasalah kita bukan hanya sekadar kita menahan diri daripada makan dan minum, tetapi menahan diri daripada melihat maksiat, daripada menahan diri berkata perkara yang menyakitkan hati orang, menahan diri daripada kita mendengar yang bukan-bukan, melihat yang bukan-bukan. Jadi kita dah sebut dah hari itu. Tajuk yang pertama hari itu kita sebut tentang apa? Berhati-hati menjaga panca indera. Mata, hidung, mulut, telinga, tangan, kaki, hati, semua kena jaga. Hati ni lagi kena jaga. Sebab tu orang ada nasyid, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, pandangan ilahi. Jadi hati ni kena jaga sebab dia adalah merupakan satu cerminan diri kita yang Allah Subhanahu Wa Taala pandang kita. Sebab itu orang yang untung adalah orang yang dia bila hati dia baik. Orang yang rugi bila dia hati dia buruk, rugi. Sebab apa? Bila dia buat, Allah terima amal dia, untung dia. Bila dia buat tapi Allah tolak amal dia. Sebab apa? Sebab hati dia tidak ikhlas kerana Allah Ta'ala. Sebab tu yang kita takut tu. Jadi nak jaga hati ni, buat tu kalau boleh tangan kanan, tangan kiri tak melihat. Ikhlas punya tu. Buat tu seolah-olah sampaikan sekecil-kecil perkara. Batu yang warna hitam, semut yang warna hitam duduk atas batu pada malam yang gelap gelita. Dalam kecil semut tu tak nampak, tetapi Allah nampak. Itu makna dia ikhlas. Jadi kita hari ni, kita buat hari ni, cuba kita muhasabah balik diri kita. Ada orang yang buat hari ni amalan, tapi dia nak tunjuk kepada orang. Bukan tak boleh tunjuk, kita boleh tunjuk, pamerkan boleh, ikut kita nak tunjuk. Tapi takut ni saya sebut khawatir kalau Allah menolak amal kita. Allah tolak amal kita habis, rugi. Sebab tu kita biar orang tak kenal kita tak apa, jangan Allah tidak kenal kita. Allah kata apa? Hang buat kerana aku kan, hang buat kerana orang. Kalau hang buat kerana orang, kenapa hang nak tunjuk kat orang? Kalau hang buat kerana aku nampak apa yang hang buat. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusiruna wa ma yu'linu. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita buat sesudahnya, ulama kata kena sebut istighfar, tasbih kafarah. Kita kena kafarah, tasbih,
kena istighfar, kena mohon keampunan. Sebab dalam perbuatan kita yang baik sekalipun, mungkin ada dia punya penyakit hati yang nak menunjuk riak, yang nak ta'ajub dan sebagainya. Wal'iyazubillah. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, peringatan kepada diri saya al-faqir ilallah yang banyak salah dan silap dosa ini, untuk sama-sama kita mengubah hati kita daripada kurang baik kepada baik, supaya amal kita diterima oleh Allah, supaya kita tidak menjadi orang yang rugi pada hari akhirat nanti. Nak jadi orang yang untung pada hari akhirat, maka dia kena perhitungkan amal dia. Hisab balik amal kita ni. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kamu sebelum kamu dihitung oleh Allah Ta'ala. Sebab itu muslimin dan muslimat, hitung muhasabah yang terbaik adalah pada bulan Ramadan. Jadi bukan Ramadan sahajalah, kita kena muhasabah diri kita ni, sehingga kan bulan-bulan yang lain pun kita kena muhasabah diri kita. Tetapi turning point dia adalah bulan Ramadan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan hadiah kepada kita buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jadi kita nak masuk beberapa poin. Jadi antara bagaimana untuk kita nak menjadi orang yang beruntung pada hari akhirat, yang pertama kata dia, yang pertama, makan dan minum kita ini tidaklah perlu sedap-sedap. Tidak perlu sedap-sedap lah makan ni. Ada setengah orang dia makan nak sedap, makan nak nikmat, pakaian nak cantik, pakaian nak lawa, tempat tinggal nak mewah. Sebenarnya dunia ini adalah tempat pinjaman semata-mata. Jangan kita terlalu banyak habiskan masa untuk kita memperhiaskan rumah kita, untuk kita memperkemaskan kenderaan kita, sedangkan rumah kita yang pasti, yang belum pasti kemas, iaitulah rumah kita dan kubur tu. Kenderaan kita sama saja, iaitulah apa? Kenderaan kita apa? Yang bawa jenazah kita tu. Sama dia. Siapa dia pun, ustaz ke, datuk ke, Tan Sri ke, tetap sama juga dia akan masuk 7 kaki panjang, 6 kaki. Iaitulah alam barzakh, kubur tu. Sebab untuk nak mencapai benda-benda ini memerlukan kepada apa? Kepada muhasabah. Bukan makna kita tak boleh jadi kaya, tetapi berjaga-jaga, berhati-hatilah kita mengumpulkan harta dan kekayaan, kata dia. Kemudian menghadapi alam akhirat, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepada kamu akan pahala. Allah kata, kalau kamu nak cari kekayaan, syarat kekayaan itu kekayaan yang mendatangkan pahala. Akan pahala, makna kalau kaya orang yang dapat pahala ni, makna orang yang sedekah. Sebut pasal sedekah ni, bulan Ramadan ni bulan yang orang yang bersedekah, menginfakkan harta. Ini di antara cara kita nak menginfakkan harta. Ada banyak hari ni yayasan-yayasan. Yang antara ni Yayasan Budi Ihsan Malaysia ni. Saya tagkan di sini, Yayasan Budi Ihsan Malaysia ni antara yayasan bagi saya yang menginfakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala melalui program-program, melalui kuliah-kuliah ceramah, dan juga begitu juga dengan page audio kuliah, dengan page yang banyak manfaatnya. Maka inilah antara cara kita nak sedekah harta kita, infakkan harta kita, antaranya dengan kita menjana
Menjana apa? Menjana kita memberikan sumbangan kepada page-page yang membentuk dakwah dan tarbiyah ini. Ini adalah antara apa? Antara harta kekayaan yang mendatangkan pahala. Kita tolong orang miskin, kita tolong orang yang susah, kita bagi sumbangan. Jadi bila kita bagi sumbangan tu pula, kita doa, ya Allah, jauhkanlah kami daripada sifat-sifat yang nak menunjuk riak dan sebagainya, takut. Tapi kita bila kita sedekah, kita galakkan orang untuk bersedekah. Hari ni macam-macam cara untuk kita nak galakkan orang bersedekah ni. Dengan cara buat video, dengan cara kita hari ni kita bagi kesedaran. Ini macam-macam cara. Tapi the point ni adalah kita kena niat kerana Allah Ta'ala, supaya minta Allah jauhkan kita daripada penyakit-penyakit hati. Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan kata Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan kebahagiaan hari akhirat, dan janganlah engkau lupa bahagian kamu, keperluan kamu bekalan di dunia, dan juga janganlah jadi orang yang melakukan kerosakan, kerana Allah tidak suka orang yang melakukan kerosakan. Dunia, kata dia, merupakan jambatan yang menghubungkan alam akhirat. Jadi poin yang kita sebut tadi ni telah kita sentuh. Tapi ala kulli hal, Allah Subhanahu wa taala itu maha pengampun, lagi maha penyayang. Makna dia bila kita tersalah langkah, maka kita kena kembali kepada Allah. Apa makna kembali kepada Allah? Iaitulah yang disebut sebagai taubat. Taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah kata, orang yang beriman, kembalilah kamu kepada aku dengan kembali yang sebenar-benarnya. Kembali, iaitulah taubat nasuha. Jadi macam mana nak cara kita nak taubat nasuha? Kita menangis, kita solat, kita menangis, menginsafi perbuatan kita, azam tidak mengulanginya lagi. Kemudian kita mengucapkan istighfar, kalimah taubat istighfar, amalkanlah doa istighfar, astaghfirullahal azim, doa sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. Ini kena baca pagi petang, dalam mak surat ada. Baik, pembersihan dosa itu tidaklah hanya semata-mata bertaubat, bahkan kata dia berhenti dan meninggalkan perbuatan yang salah. Bertaubat satu, ya Allah, nangis ni, bangkit malam nangis. Dan kemudian yang kedua, jangan mengulangi perbuatan yang dilakukan itu. Bagi contohnya, dia ini adalah seorang yang suka mencuri. Jangan lagi mencuri. Bertaubat, walaupun dia tak kantoi, kemudian bila dia bertaubat, jangan lagi dia ulangi perbuatan tu. Ataupun orang yang berzina, orang yang membunuh, orang yang melakukan dosa besar, maka bertaubat kena sebenar-benar taubat. Jangan mengulangi lagi perbuatan tu. Itu cara nak minta ampun kepada Allah agar dihapuskan dosa besar. Ada pula dosa kecil dengan cara yang disebut oleh ulama, iaitulah antaranya kita mengambil wudu, kemudian kita istighfar, kemudian kita membaca Quran. Innal hasanatu yuzhibna sayiat. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan. Baik. Kemudian untuk kita menjadi orang yang beruntung, kata ulama, menjadi orang yang disukai oleh Allah. Apa makna dia? Lakukanlah amalan yang berterusan. Allah ini suka satu amalan. Apa dia amalan tersebut? Sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Nabi?
amalan yang Allah suka, afdalul a'mal adawamuha. Sebaik-baik amalan, kata Nabi, adalah yang istiqamah. Kita buat satu amalan yang paling Allah suka, kata Nabi, adalah amalan yang istiqamah. Istiqamah ni makna apa? Berterusan. Walaupun dia baca Quran satu muka selepas daripada sembahyang, maka dia berterusan. Allah cukup sayang, Allah suka orang yang buat amalan berterusan. Dia buat satu benda tapi dia istiqamah, Allah suka amalan tu. Sebab tu kita ni nak jadi orang yang disukai, disayangi oleh Allah Ta'ala, mudah saja buat amalan istiqamah. Dalam amalan kita buat tu istiqamah, berterusan. Berterusan tu makna dia apa? Terus. Hari ni buat, esok buat. Hari ni buat, esok buat, lusa buat, minggu depan buat, bulan depan buat, tahun depan buat. Jadi orang yang macam ni Allah cukup suka. Buat apa tu? Buat amalan yang baik lah. Ada. Istiqamah itu hanyalah pada perbuatan al-hasanat. Dia tak masuk dalam perbuatan yang jahat. Sekejap lagi dia ingat, oh istiqamah. Sekejap lagi istiqamah apa? Istiqamah main game. Istiqamah juga. Istiqamah main game. Dia kata ni Allah suka ni istiqamah ni. Tak kena macam tu. Dia kena istiqamah perbuatan yang mendatangkan kebaikan. Dia istiqamah tengok TV tak termasuk. Istiqamah main game tidak termasuk. Yang termasuk dalam benda yang Allah sayang, Allah suka, iaitulah istiqamah melakukan kebaikan. Baik, muslimin dan muslimat. Jadi tajuk kita sudah sampai ke penghujung. Saya nak tutup dalam satu kata-kata daripada Ibn Khaldun. Dia kata apa? Dalam perjalanan sejarah, banyak bangsa telah mengalami kekalahan fizikal, tetapi itu tidak menjadi petanda berakhirnya sesuatu bangsa. Namun apabila suatu bangsa menjadi bangsa kekalahan psikologi, maka itulah menjadi tanda tamatnya bangsa tersebut. Itu kata Ibn Khaldun. Ibn Khaldun ni orang yang pandai dalam ilmu psikologi, sejarah. Dia kata apa? Dalam perjalanan sejarah kehidupan manusia, banyak bangsa telah mengalami kekalahan fizikal. Kena bunuh, kena tawan. Kan kita tengok contohnya. Contohnya apa? Contohnya Jepun. Jepun pernah mengalami kekalahan fizikal bila mana bom letupan yang memusnahkan Hiroshima dan Nagasaki contohnya pada abad yang lalu. Bagaimana hari ini negara Jepun mereka bangkit. Walaupun mereka kalah di segi fizikal, tapi akhirnya mereka bangkit. Psikologi mereka kuat, maka bangkit. Psikologi ni dalam mana? Sebab tu Nabi kata orang yang kuat ini bukan orang yang tubuh besar, bukan orang yang pandai gusti, orang yang pandai wrestling, orang yang dia punya fizikal dia besar, tapi orang yang kuat, Nabi kata orang yang psikologinya besar. Orang yang kuat ini dalaman dia hebat. Orang yang bersabar, orang yang tenang, orang yang cool, orang yang tidak marah, orang yang tidak dia ini cepat berubah hati dia tu. Sebab tu orang yang hebat di dalam. Hebat ni bukan di luar, tetapi di dalam. Hebat mana sekalipun seorang anak muda ni, dia boleh angkat 20-30 bar, pergi gym, pergi bina badan, dia boleh angkat 30 kilo sekalipun, tetapi dia tetap orang yang lemah seandainya bila mana dia tidak mampu untuk mengangkat takbir. Sebab tu lemah ni bukannya fizikal, tetapi lemah ni pada mental. Orang yang besar badan dia belum tentu dia kuat. Orang yang kecil badan dia belum tentu dia lemah. Jadi renungkan pepatah ini, kata-kata ini. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan dan kerahmatan daripada Allah Ta'ala dalam perbincangan kita, kuliah pada pagi ini. Mudah-mudahan kita teruskan amal-amal kita pada bulan Ramadan. Kita duduk di rumah,
PKP kita, buatlah yang semampu mungkin. Inilah masa dia untuk kita bersama-sama dengan anak, keluarga, isteri, suami, dengan kita punya adik-beradik kita. Waktu Ramadan ini makan sekali, solat sekali, masing-masing tegur, nasihat. Hidup kita ni seronok kalau kita give and take. Kita memberi dan menerima. Jangan nak sahaja orang dengar cakap kita, tapi kita tak nak dengar cakap orang, tak boleh juga. Kita kena tarik dan lepas, bagi dan ambil. Bila kita ambil, kita bagi. Bila orang bagi, kita ambil. Jadi itu seronok. Jangan kita menolak rezeki, jangan mencari musuh. Ini pepatah menjadi prinsip hidup untuk bahagia. Dalam nak bahagia, dia kena memberi dan menerima. Orang yang memberi, dia akan dirahmati. Orang yang menerima, dia akan disayangi. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baik datang daripada Allah Ta'ala, yang kurang, yang lemah datang daripada diri saya sendiri. Mohon maaf kalau saya ada terkasar bahasa, salah dan silap. Mohon maaf kalau ada saya tergurus perasaan sesiapa. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang, yang lemah datang daripada diri saya sendiri. Saya mohon maaf, tidak ada niat untuk saya berkata kepada sesiapa, tuju kepada sesiapa, tidak, melainkan untuk kepada diri saya sendiri. Mudah-mudahan kita bertemu lagi. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekali lagi, kuliah ini ditaja oleh Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Boleh terus pergi kepada page tersebut, like dan share, dan mudah-mudahan kita bertemu lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.